So sambung untuk subtopik yang baru, iaitu subtopik 4.3, iaitu orbital overlap dengan hybridization. So untuk 4.3 orbital overlap dengan hybridization ni, kan awak dah belajar masa chapter tu berkenaan dengan electronic configuration, di mana pada valence electron tu lah, pada valence electron dekat valence shell tu awak tahu dah orbital mana ataupun dia berakhir dengan orbital apa. So orbital tu yang akan overlap untuk dia sharekan, sebab bila belajar pasal 4.3 ni dia lebih kepada covalent bond which is kita sharekan bonding elektron tu. So dia ada overlap lah berkenaan dengan orbital, nama pun orbital overlap. So dia akan overlapkan orbital tersebut. Okay, cakap pun tak guna, kita kena tengok lah contoh nanti. So untuk hari ni saya penerangan sajalah. Kita akan tengok macam mana kita nak draw dengan describe formation untuk sigma dengan pi bond, sebab bila kita nak overlapkan awak punya orbital, awak kena tahu sama ada awak nak produce sigma bond ke awak nak produce pi bond. So ada dua untuk covalent bond, di mana sigma dengan pi ni pada single dengan ataupun pada double ataupun pada triple bond, kalau ingat balik lah. Okay, and then selepas kita overlapkan orbital, kita nak describe formation of hybrid orbital. Okay, so untuk hybrid ni ada sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. Nanti kita tengok example. So and then the last one kita akan illustrate the hybridization of central atom. So untuk hybridization, awak hanya belajar pada central atom sahaja. Okay, tu nanti kita untuk lukisan hybridization kita akan tengok pada minggu depan lah, tak sempat hari ni. So hari ni saya hanya tunjuk orbital overlap sahaja dan example untuk hybridization sahaja. Okay, so tengok pada valence bond theory di mana macam mana berlakunya orbital overlap. So untuk covalent bond, ingat balik covalent bond awak akan produce dua bond iaitu sigma dengan pi bond, di mana dia akan, bila dia nak form bond tu dia kena overlap lah sebab dia share, so dia akan overlap each other. So contoh yang awal ni, bila kita nak buat H2, kalau ingat balik bila buat electronic configuration, awak akan perasan H ni akan buat 1s1 lah. So dia akan berakhir, maksudnya orbital S untuk H akan overlap dengan orbital S untuk satu lagi H. So ni orbital S. So sebabkan dia nak buat bond, dia nak hasilkan bond, nak formkan bond, dan dia nak sharekan satu elektron ni, so dia akan overlap lah. So kat tengah-tengah ni adalah sharing elektron tu. So overlapping of the 1s orbital. So tu yang pertama, dia kata bila kita nak buat sigma bond ataupun pi bond, dia kena overlap lah orbital valence shell punya yang terlibat dalam tindak balas tu untuk overlap. Dan overlapping orbital itulah yang akan contain a pair of elektron. So bila kita dah overlapkan dia tadi, dekat tengah-tengah itulah maksudnya situlah kedudukan a pair of elektron yang diorang dah share. So yang lain tu electron density concentrate between bonded atoms, and then the strength of bond depends on degree of overlapping. Kalau ingat balik hari tu masa awal-awal chapter 4, dia ada berkenaan dengan kekuatan dengan length of double single ke triple bond tu. So kalau lagi pendek, lagi kuat awak punya bond, lagi panjang bond, lagi lemah lah awak punya bond tersebut. Di mana saya keluarkan balik notanya. Kalau nak tahu hari tu kan single, kalau single bond awak hanya dia akan produce satu sigma bond sahaja. Kalau double bond maksudnya akan ada satu sigma, satu pi bond. Ni kena ingat sebab ini penting untuk nanti kita nak buat hybridization, orbital overlap dengan hybridization nanti. Okay, kalau triple bond pula, maksudnya masih lagi ada satu sigma bond tapi dia akan hasilkan dua pi bond. Ni nota yang perlu ingat lah, perlu tahulah. Okay. So untuk single dah ada satu sigma bond, kalau double dia akan produce satu sigma, satu pi bond. Kalau triple awak akan produce satu sigma, dua pi bond. Okey, macam mana kita nak overlapkan untuk nak hasilkan sigma dengan pi
bond. So untuk sigma bond, kita tengok untuk yang belah kanan ni dulu. Dia akan sorry. Apa benda saya buat ni? Ya Allah, sorry. Masalah negara pula. Okay, kalau untuk sigma bond, ada 3 cara kita boleh overlap kan. Okay, yang pertama, kita overlapkan tadi kita tunjuk ya S dengan S orbital lah. Tadi contoh yang untuk okay, kenapa tak nak ni? Okay, S dengan S orbital. So dia akan overlapkan S dengan S orbital. Itu kita nak produce sigma bond yang pertama. Ataupun yang kedua, kita boleh overlapkan between S dengan P orbital. Itu yang contohnya HCl lah. So kalau H dia akan maksudnya dia punya orbital diagram dia ataupun electronic configuration yang terlibat adalah 1s, so s orbital. So kalau Cl, bila awak buat electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tapi tak nampak kan 3p5. So lagi jelas bila 3p5 ni kita buat orbital diagram. So 3p. So dia ada 5. So yang paling hujung ni lah yang kita akan overlap sebab satu elektron ni masih lagi tidak ada pairing. Yang ni yang kita akan share dengan H supaya nanti baru dia akan pair, dapatlah full atau pairing of electron, dapatlah pairing dia. Okay, so dia berada pada 3p. Dia berada pada p orbital sebab tu lukisan dia p orbital. So nak produce sigma bond, yang kedua adalah kita overlapkan between S dengan P orbital. Macam mana dapat P? Sebab bila kita buat electronic configuration, dia berakhir dengan P orbital. Dia punya elektron, satu unpaired elektron ni berakhir pada P orbital. So kena duduklah P. So dia overlap macam biasalah, overlap pada hujung lah. So inilah bentuk sigma bond. So bila label sebenarnya kat sini lah sigma bondnya. Itulah sigma bondnya. Okey, sigma bond yang kedua adalah kita sigma bond yang kedua pula. Sigma bond yang terakhir adalah bila kita overlapkan dengan 2p orbital pula. Tadi S dengan S, lepas tu S dengan P, yang terakhir adalah P dengan P. Tapi P dengan P dengan syarat kita kena overlapkan end to end. So kalau perasan dia secara horizontal, maksudnya secara baring lah. Awak punya p orbital tu. So hujung dengan hujung tu kita panggil end to end. Sekejap. Kita panggil sebagai end to end punya overlapping lah untuk sigma bond yang untuk p orbital. Tu yang jadi macam tu ni, jadi sigma bond. Okay, so untuk sigma bond ada 3 cara lah nak produce sigma bond. Bila kita nak overlapkan tu ada 3 overlapping. S dengan S, S dengan P dengan P iaitu end to end punya overlapping. Okay, kalau untuk pi bond ni special sikit. Pi bond kita overlap juga tapi kalau tengok dia overlapkan P dengan P tapi dia sideways ataupun side to side punya overlap. Dia secara menegak. So kalau tengok lukisan, dia secara menegak punya overlap dia. Jadi macam tu. So dia ni kalau macam ni, P dengan P secara sideways ataupun side to side, barulah kita akan produce pi bond. So kalau perasan tadi tu, pi bond hanya berlaku pada double ataupun triple bond sahaja. So nanti yang lukisan bawah ni lah. Contoh yang tengok yang karbon yang pertama yang pada PY ni, tak nampak. So kalau perasan PY pada karbon yang pertama ni PY, dia akan overlap dengan PY dengan pada karbon yang belah kanan ni pula. So dia akan overlap, so dia akan produce pi bond. Ni sebenarnya bila garis titik-titik ni maksudnya dia pi bond lah. Sama juga yang belakang ni PZ yang pada karbon yang belah kiri ni, bila dia overlapkan dengan PZ dengan satu lagi karbon belah kanan, so dia akan produce pi bond yang kedua. Ini contoh untuk, tak silap saya, CO. Ini adalah contoh molekul C double bond H. Apa benda saya lukis ni?
Ini adalah contoh untuk molekul ini. Dia ada triple bond. So bila ada triple bond, tadi kan bagi tahu triple bond dia ada satu sigma. So ni sigma yang pertama, ni sigma bond. Yang tengah-tengah antara C dengan C, satu sigma. Mana pi bond ni yang tadi lah? Ni yang pi bond yang pertama. Lepas tu pi bond yang kedua belakang ni. P dengan PZ dengan PZ carbon tu. So ini adalah lukisan overlapping lah yang nanti kita akan, bukan kita, awak akan lukis. Memang kena lukis lah. Okay, tak apa ni, bagi contoh dulu, tengok dulu contoh. So ada dua lah. So untuk overlapping orbital dengan hybridization, kena pasti yang penting adalah berkenaan dengan sigma dengan pi bond. Ni sangat penting supaya awak tahu macam mana dia punya overlap. End to end ke ataupun nak produce pi bond perlu side by side ke. Sebab tu kita kena tahu sama ada dia produce sigma ke pi bond. Itu yang sangat penting. Good. Okay, so kita tengok soalan. Itu soalan tutorial. So soalan 4.3, soalan 1, macam mana kita nak tentukan distinguish between sigma dengan pi bond. Boleh tengok nota balik. So macam mana kita nak bezakan. So kalau sigma, bolehlah ceritakan sigma dia adalah overlapping dengan tiga cara, iaitu S dengan S, S dengan P ataupun P dengan P secara N to N. Dan dia berada pada semua bond lah, single ada, double ada, triple bond pun ada sigma bond. Tapi beza dengan pi bond, dia punya overlapping hanya pada side by side berkenaan dengan p orbital dan dia hanya berlaku pada double dengan triple bond sahaja. So itu tengok nota saja untuk soalan nombor 1, so settle. Okay, untuk nombor 2, ni yang kita kena tentukan lah berapa banyak sigma dengan pi bond yang ada pada setiap molekul tersebut. So kalau yang A senang lah, dia dah bagi dah pun. A dengan B senang lah, dia dah bagi dah. Dia punya nampak lah, dia punya single bond tu. Okay, contoh ni ada semua single bond. So dia ada 4 single bond. Meaning keempat-empat single bond tu ada 4 sigma bond. Maksudnya dia ada sigma bond, dia ada single bond saja. So maksudnya single bond dia hanya ada sigma bond sajalah. So ada 4 sigma. Sebab satu single maksudnya untuk satu sigma bond. Ingatkan baliklah tadi tu baru saya tulis tadi. Ini single bond ada satu sigma bond. So bila ada 4 single bond meaning ada 4 sigma bond. Okay, A senang sahaja. So kalau B pun senang sahajalah juga. Dia ada 4 single bond. So ada 4 single bond. So bila buat pecahan macam tu awak tahu. Bila ada 4 single bond, maksud awak tahulah dia ada 4 sigma bond. Tapi dia ada satu double bond. Dia ada satu double bond, meaning ada satu sigma, satu pi. So kita boleh totalkan lah berapa dia punya sigma, berapa dia punya pi bond. Sebab dia minta total kan, how many. So kita totalkan terus lah. Meaning kita ada 5 sigma bond dan 1 pi bond pada molekul B. Sebab tadi ada 4 single meaning 4 sigma, 1 double maksudnya 1 sigma, 1 pi. So total 5 sigma, 1 pi bond. Okay, itu settle. Sebab A dengan B settle lah. Sebab senang je kita boleh tentukan, sebab dia dah bagi dah lukisan Lewis structure. Tapi kalau C dengan D, dia tak tunjukkan Lewis structure. So benda pertama, bila kita nak tentukan, tu awak tahu dah dia punya step. Bila nak tentukan berapa sigma, berapa pi bond, kena dapatkan Lewis structure. Sebab tu penting pada dulu tu saya dah tekankan sila mahirkan Lewis structure. So kalau C, sebenarnya kita dah pernah buat dah yang C. C adalah N2 di mana N2 dia punya lukisan Lewis structure adalah seperti berikut. So dia triple bond lah sebenarnya N2. Okay, sudah tahu dah dia ada triple bond. Satu triple bond. So tadi saya dah bagi dah nota. Satu triple bond meaning dia ada satu sigma bond. Dan ada 2 pi bond. So yang penting kena tahu dia punya lukisan Lewis structure. Okay, so yang D saya tinggalkan awak.
Sila dapatkanlah lukisan Lewis structure untuk NO3 minus, dapat lukisan Lewis structure, dapatlah tentukan berapa single bond, berapa ada ke double bond. Lepas tu dah tahu berapa double ke, ada triple ke ada berapa single bond, barulah boleh tentukan ada berapa sigma, ada berapa pi bond. So saya tinggalkan D lah untuk awak try buat. Yang penting kena buat lukisan Lewis structure. Okay, so settle kat situ, nak tentukan sigma dengan pi bond. Kita pergi pula soalan nombor 3. Dia suruh explain macam mana molekul tersebut overlap bila dia formkan bond tersebut lah. By showing how the atomic orbital overlap bila bond is formed. Sebenarnya tadi dah bagi contoh dah pun, dalam nota pun dah ada H2 yang ni, H2, F2 dah ada lah contoh dia, jawapan dia macam tu. Tapi kita try lukis lah. So kalau boleh lukislah bersama-sama. So kalau yang A, B, so A, so dia suruh buat macam mana orbital overlap berlaku. So lukislah, sebab kalau H senang cerita. Okay, saya patah balik lah. Kalau H, kalau tak tahu dia awak nak overlapkan dengan orbital apa, so sila keluarkan dulu dia punya lebih bagus orbital diagram untuk valence shell tersebut. So kalau case H, dia berkenaan dengan 1s. So orbital S ni yang akan overlapkan dengan satu lagi orbital S. Sorry, kita terus overlap je lah. So kita overlapkan satu lagi orbital S daripada H untuk jadikan H2. So kena label, ni adalah atom untuk H dan ini adalah S orbital, dan yang kat tengah-tengah itulah akan adanya pair of electron yang kita dah sharekan bersama. So jadilah macam tu je untuk H2. So kalau B, F2 tu pula, saya nak tahu dia adalah p orbital. So sesuatu yang lebih senang kita buat orbital diagram. Di mana BF, dia orbital diagram untuk valence elektron ataupun valence shell je ya. Dalam kes ni 2p 3, 4, salah. Okay, so kita tahu dah. Okay, kita akan overlap pada p orbital. So secara, dan dia antara P dengan P, dan dia secara end to end lah. Sebab kita nak produce sigma bond. Sebab bila F tu dia sigma bond. Sigma bond maksudnya dia single bond, dia sigma. Okay. Apa benda saya cakap ni? Okay, so dia akan overlap side to side. So ni adalah F, kita letak F kat tengah-tengah tu. And then yang tengah-tengah ni antara dia overlap tu awak punya a pair of electron. Dan jangan lupa labelkan dia adalah p orbital. Ni overlap untuk F2. So senang je sebenarnya. Ni senang je lah. Sebab molekulnya senang. Okay, pergi yang B pula. C. So kalau C, H awak dia akan overlap dengan S orbital. Kalau Cl, kita buat Cl. Cl dia akan overlap dengan 3p. Sebab kenapa? Dia berakhir dengan 3p5 lah. So 3p ni yang akan overlapkan dengan S orbital untuk H tu. So harapnya lukis bersama ya. Harapnya lukislah bersama-sama. Nama pun lukisan, draw. Boleh lukis pakai pensel, tapi kalau boleh masa label orbital ke label apa-apa kena pakai pen lah. Okay, so yang ni tengah-tengah ni adalah a pair of electron. So kita labelkan yang lain ni orbital S untuk H, ni orbital untuk F iaitu orbital P. So sama je macam yang tapi ni Cl pula. Ini bukan F, ini adalah Cl. Okay, so sama je yang macam dalam nota tu. Macam ni. And then lupa pula kita nak balance kan.
Lupa pula, sorry, label satu lagi adalah ini adalah sigma bond. So yang terhasil ni adalah sigma bond. Okay, so ini untuk H2, untuk F2 dan juga untuk HCl. Okay, pergi pula pada D. So kalau D, bila awak buat dia punya apa tu namanya, Lewis structure untuk O2, awak akan dapat Lewis structure untuk O2 adalah seperti ini. Okay, dia dah ada double bond kat situ. Di mana boleh keluarkanlah ada ada satu double bond, meaning awak akan produce satu sigma bond, satu lagi pi bond. Okay, so step yang kedua seterusnya, awak dah tahu dah, okay, dia ada satu sigma, dia ada satu pi bond sebab dia double bond. Dia apa tu namanya, jangan tiba tengok, okay, keluarkan dia punya orbital diagram untuk oksigen. Okay, bila awak keluarkan orbital diagram untuk oksigen, dia akan berakhir. Ni untuk valence elektron je, kita keluarkan yang valence elektron saja. So, dia akan jadi macam itulah. Maksudnya kita akan overlapkan p orbital. Maksudnya satu p orbital akan menjadi sigma bond, satu lagi p orbital kita akan overlap untuk jadi pi bond. Okay, so langkahnya yang pertama adalah awak kita nak buat apa step pertama, kita kena dapatkan dulu sigma bond lah sebab sigma bond paling senang. Dan bila berkaitan dengan p orbital, nak buat sigma bond, ingat dia kena n to n. So n to n. Okay. So ni oksigen yang pertama, saya labelkan lah oksigen yang kedua. So kita dah overlapkan n to n untuk menjadi sigma bond. So tengah-tengah ni elektron pair menjadi sigma bond. So ni p orbital, p orbital. Okay, dah jadi dah sigma bond, settle satu bond. Okay, sekarang kita nak hasilkan pi bond. Ingat balik, pi bond dia kena overlapkan side to side. Sorry, mengah sikit. Hari ni banyak explain. Okay, kena overlapkan side to side. P orbital tapi secara side to side. So secara menegak lah. Okay. Dia pada kedudukan P yang sama tengah-tengah ni, pada P yang sama, pada oksigen yang sama P ni, cumanya dia kena side by side secara menegak. Tapi atas mesti tegak. Kalau awak nak buat sengit pun boleh, tapi satu lagi oksigen yang belah sini, belah nombor 2 ni pun kena buat sengit juga sebab dia kena overlap pada kedudukan O yang sama. Okay, contoh. Okay, kan saya nak buat tegak juga. Okay, kita buat tegak je lah. So ini adalah p orbital yang kita nak side to side kan, kita nak overlapkan side to side. So kita tak boleh nak, kita anggap je dot-dot ni, garis putus-putus ni sebagai overlapping dia untuk menghasilkan pi bond. So satu elektron dekat p orbital ni tadi, satu lagi dekat satu lagi O lah, p orbital. Ingat jangan lukis atas bawah awak punya elektron sebab elektron pada setiap setiap orbital hanya ada satu sajalah, tak bolehlah ada dua. Dua tu bila kita dah overlap kan. Tapi asalnya awak punya O kan masih ada satu sahaja elektron. So harapnya faham tu explanation saya. So bila kita dah overlap kan, jadilah pi bond. Ada yang tak faham dalam kes ni? Harapnya boleh nampak daripada lukisan. Kalau tak faham, beritahu saya boleh explain kembali. Ada? Tak ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita tengok pula pada N2. N2, tadi kita baru tahu N2, dia punya Lewis structure triple bond. Meaning, awak tahu triple bond ada satu sigma, lepas tu ada dua pi bond. Ada satu sigma, satu pi bond. Satu sigma, dua pi bond. So maksudnya ada dua lah
overlapping untuk p orbital side by side. Okay, tu lagi tak adalah dahsyat. Nanti korang macam wow sangat. Okay, tak apa. Dah settle, dah keluarkan berapa sigma berapa pi, kita keluarkan orbital diagram untuk n awak. Kenapa kita kena keluarkan? Sebab kita nak tahu dia akan overlapkan dengan orbital apa sebenarnya. Tu tujuannya. So kalau n, dinding dia akan berakhir dengan 2s dengan 2p. Okay. So dalam kes ni, dia akan overlapkan dengan p orbital lah. So maksudnya betul lah, awak kan satu elektron, satu unpaired elektron akan jadi sigma bond. Lagi dua ni akan produce pi bond. Sebab nanti yang satu ni dia akan overlapkan n to n untuk produce sigma. Lagi dua ni akan side to side punya overlapping. Okay, saya cakap pun mesti tak faham. Kita tengok pada n. So kita buat dulu sigma bond untuk n. So dia berkaitan dengan p orbital, meaning kita kena n to n dia punya overlapping. So lukis dulu p orbital yang dia dah overlap n to n. Okay, so ini n. Ini n. Okay, so ni p orbital yang kita dah overlapkan n to n menjadi sigma bond. So ni tadi p orbital. Okay, kita dah settle dah. So settle satu sigma bond. Sekarang kita nak buat pi bond. Okay, pi bond ingat balik kita kena overlapkan secara side to side. Okay, side yang pertama ikut je macam O2 tadi. P orbital awak tegak. Saya guna warna lain sebab nak bagi nampak lah dia punya overlapping tu nanti. Tapi kalau lukisan awak pakai pensel je. Okay, so overlapping yang pertama P dengan P pada N tu. So overlapping P orbital yang pertama secara side to side akan produce pi orbital yang pertama. Benda saya dah cakap pun tiba tak tahu. Okay, so ini adalah pi bond yang pertama which is P orbital yang pertama yang ni lah. Contohnya ni satu dah settle, so ni dah settle. Okay, sekarang kita nak buat pi bond yang kedua pula. Okay, cara ni masih lagi sama which is kena side to side. Cumanya tak boleh tegak lah. Kalau tegak P orbital nanti mengganggu yang warna hijau ni. So macam ni kita nak buat side to side lagi satu. Kita buat secara sengit. Maksudnya lukisan P orbital secara sengit. Orientation dia sengit lah. Okay, ikutlah awak nak ke kiri ke nak ke kanan dia punya P orbital. Saya buat yang ni ke arah kiri. So bila awak punya P orbital dah sengit seorang lagi ni, satu lagi yang P orbital daripada N satu lagi ni pun kena sengit juga. Sebab dia kena overlap pada kedudukan yang sama. Pada kedudukan yang sama baru dia boleh overlap. Kalau tegak, tegaklah. Kalau sengit sikit pun, dua-dua pun kena sengit sikit. Kita tak boleh letak dua-dua tegak sebab nanti mengganggu. Sebab ingat balik P orbital orientation tak sama kan, setiap P orbital orientation dia tidak sama. Satu kan pada Z axis, satu pada Y, satu pada X, betul? So kan ni 3D, so satu tegak, satu dalam keadaan melintang, satu lagi dalam keadaan in between axis tu, in between PX ke PY ke, macam tu. Dia antara tengah-tengah tu lah. Sebab tu kita kena buat secara warna biru ni, menyengit pula. Tapi kalau hijau tadi kalau yang hijau tadi awak nak buat secara sengit dulu pun tak ada masalah. Janji satu lagi P orbital yang kita nak overlap tu pun kena dalam kedudukan yang sama. Okay, harapnya faham. So yang ni kita overlapkan biru dengan biru. So dia akan membentuk pi bond yang kedua. So elektron saya buat kat bawah lah. Pun boleh. Dia janji atas bawah tak ada masalah. Janji satu sahaja untuk setiap orbital tu. Jangan awak buat atas, bawah dah ada satu, atas pun ada satu lagi. Tu salah sila make sure total hanya ada, bila kita gabung hanya ada satu sahajalah pair of elektron. Inilah bentuk orbital overlap untuk N awak.
Okay, kalau N tu yang tengah-tengah tu macam serabut, awak nak labelkan N tu dekat luar pun tak ada masalah. Janji berdekatan lah dengan awak punya yang bunga-bunga tu, macam tu yang tengah-tengah tu. Berdekatan. Ikutlah pada kreativiti dan pastikan lukisan ni kena besar sikit lah. So kalau dalam kertas A4 tu buat dalam separuh ke ataupun besar lah juga. Sebab kenapa? Kita nak label, okay label lupa, label p orbital and then label pi bond ataupun dan juga sigma bond, dan lagi penting yang elektron pair yang tengah-tengah kita dah overlap ni. Sebab kadang-kadang bila awak lukis kecil sangat, bila awak overlapkan kecil sangat, nanti kan susah awak nak lukis a pair elektron kat tengah-tengah ni. Sebab tu bila lukisan orbital overlap, dengan nanti awak akan belajar hybridization, kalau boleh sebesar alam awak punya lukisan overlap ini, supaya nak label dia jelas dan senang untuk awak nak labelkan. Kalau kecil sangat pun nanti nak tulis P, nak tulis elektron, nak lukis, nak letak N pun kecilnya, takut nanti pemeriksa tak jelas awak punya label, tak ada markah. Sebab hilang satu label, hilang terus markah untuk label tersebut. Bukan main-main Okay, so ini contoh untuk orbital overlap yang biasalah. Okay, so sekarang ni saya nak terangkan pula untuk hybridization. Okay, kalau untuk hybridization, dia adalah di mana konsep dia adalah di mana kita hybridkan membentuk orbital yang baru. Kita tahu dah kita ada orbital S, awak ada orbital P, awak ada orbital D. Nama orbital S orbital, P orbital, D orbital. Tapi yang untuk hybridization, kita campurkan beberapa orbital ni, SPD ni membentuk orbital yang baru. Okay, tapi nama dia masih lagi mengikut berapa bilangan kita mix tu lah. Contoh kalau kes ini, tengok kes yang pertama iaitu kita jadikan orbital baru. Ini orbital baru SP hybridization, meaning SP orbital yang barulah. Okay, nama dia SP. Daripada nama ni pun kita dah dapat tahu kita mixkan ataupun kita campurkan satu orbital S dengan satu orbital P. Ni yang satu orbital S, ni orbital S, ni orbital P. Dia hybrid kan, dia gabung untuk dapatlah bentuk dia macam ni. Inilah bentuk SP punya orbital. Nampak macam yang bentuk P orbital je sebenarnya, tapi memang bentuk dia macam tu lah. Tapi kita panggil dia sebagai SP orbital, which is sebab tu dia bagi linear arrangement. Nama dia akan membentuk geometri ataupun bentuk secara linear. Inilah maksudnya SP akan bentuk linear punya arrangement. Okay, ini kalau kita mixkan satu orbital S dengan satu orbital P. Dan ingat pula untuk hybridization ni kita hanya fokus pada central atom sahaja. Terminal atom pun sebenarnya ada hybridization, tapi awak tak belajarlah untuk silibus matrikulasi. Hanya belajar hybridization sehingga central atom saja. Tapi kalau awak tengok buku rujukan, ada certain buku rujukan memang dia ada hybridkan sekali terminal atom. So kalau kesnya macam tu, sila abaikan sebab untuk silibus awak hanya fokus pada central atom saja. Central atom saja yang akan membuat orbital yang baru. Terminal atom masih lagi fix, dia masih sama, ada S ataupun P orbital saja, tak ada SP, tak ada yang macam nama-nama ni lah. Okay. Kalau contoh SP tadi, dia akan membentuk susunan secara linear. Tu yang contoh kenapa BeCl tu jadi linear, sebabkan bila kita overlapkan dia punya orbital, dia akan membentuk linear lah arrangement. Okay, ni yang warna merah ni, yang warna merah itulah adalah SP punya orbital. Ni lah SP punya orbital. So SP punya orbital akan overlapkan dengan P orbital daripada Cl untuk membentuk sigma bond. Sebab BeCl tu
dia single bond, which is dia akan produce sigma bond lah kat situ. So ni sp ni, yang warna merah tu sp, yang warna hijau tu p orbital lah untuk awak punya klorin. So sp akan overlapkan dengan p orbital untuk membentuk sigma bond. Ni yang lukisan nanti kita akan buat. Awak akan buat illustrate hybridization untuk molekul tersebut. Okay, tak apa, ni sekadar tunjuk saja. Kita akan masuk minggu depan lah. Okay, hybridization mixed orbital yang kedua adalah kita panggil sebagai sp2 hybridization, di mana nama pun satu, daripada nama pun awak tahu dah berapa orbital yang terlibat. Satu orbital s, dua orbital p. So bila dia bergabung, ketiga-tiga orbital ni dia akan membentuk seperti ini, which is dia akan membentuk dalam bentuk, kalau perasan, nama dia adalah trigonal planar. Bentuk dia mengikut trigonal planar. So sp2 untuk bentuk trigonal planar, which is untuk yang basic shape yang untuk electron pair arrangement tu, maksudnya. So dia akan bentuk macam trigonal planar macam tu. So contoh sp2 hybridization, kita boleh tengok pada BCl3. So inilah contohnya BCl3, di mana yang warna purple tu lah sp2. Yang purple tu lah sp2, sp2, sp2. So setiap sp2 yang purple tu, dia akan overlapkan dengan p orbital daripada klorin untuk membentuk sigma bond. Ni semua sigma bond lah. Ni tadi p orbital untuk awak punya klorin. So yang macam ni lah yang kita akan lukis nanti. Okay. Hybridization ketiga sp3. Maksudnya dari situ awak tahu dah satu orbital s, lepas tu ada 3 orbital p. So kalau perasan dia akan membentuk bila sp3 dia akan bentuk tetrahedrous. So bila nak lukis hybridization, kita akan follow dia punya macam molekular geometry, iaitu bentuk tetrahedra. Sebab tu pentingnya Lewis structure, supaya kita tahu berapa lone pair, berapa bonding pair, and kita tahu dia punya molecular geometry. Daripada molecular geometry kita boleh tentukan dia punya hybridization tu adakah sp, sp2, sp3 dan seterusnya. So dalam kes ni CH4 dia akan sebab dia akan membentuk tetrahedral, so dia akan jadi hybridization sp3. So ni sp3 lah. Yang ni sp3, 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 sp3. Central atom sajalah sp3. Awak punya terminal atom masih lagi sama, iaitu kalau H dia akan overlapkan dengan s orbital. So ni s orbital untuk H untuk menghasilkan sigma bond bila dia overlap kat situ. So nanti kita lukis macam tu lah. Nanti kita akan lukis nanti. Okay. Kalau sp3d, nama pun dari situ dah boleh tahu. Satu orbital s, 3 orbital p dan 1 orbital d. Dan selalunya sp3d hybridization ni dia berlaku pada central atom yang pada period 3 dan ke atas lah. Sebab ingat balik kalau period 3 yang dah ada d orbital. Bila ada start ada d orbital tu, maksudnya dia dah boleh buat sp3 dia punya hybridization sebab dia melibatkan d orbital. Kalau period tu tak adalah, sebab period tu tak ada d orbital. So untuk sp3 ni dia untuk central atom yang pada period 3 dan ke atas lah. Period 4, period 5, 3, 4, 5 dan ke atas lah, ikutlah depends pada awak punya molekul tersebut. Okay, so kalau tengok bentuk dia ni, dia akan bentuk trigonal bipyramidal. So lukisan hybridization pun nanti dalam bentuk trigonal bipyramidal. So contohnya PCl5. So PCl5 macam ni. So warna merah untuk pada P tu adalah sp3d awak. Setiap warna merah tu adalah orbital sp3d nya.
So setiap orbital tu kena label lah sebenarnya. Ni tak lengkap lah sebenarnya dia punya awak punya lukisan sebab tak label untuk each orbital dan tak label sigma tersebut, sigma bond. So yang pada overlap tu. So dia akan overlap menjadi sigma bond dalam bentuk trigonal bipyramidal. Ni contoh sp3d punya hybridization. Okay, yang terakhir adalah sp3d2, sorry, lupa lagi. Dia adalah sp3d2 di mana daripada situ awak tahu dah dia akan mixkan satu orbital S, 3 orbital P dan 2 orbital D membentuk sp3d iaitu dalam bentuk susunan dia dalam bentuk octahedral. Okay, so contoh SF6. So itulah contoh sp3d2 di mana setiap warna oranye itulah sp3d2 awak. So kena bila label, bila lukis kena label each orbital. Tak label satu hilang terus markah. So tapi dia akan overlapkan dengan p orbital daripada F untuk membentuk sigma bond. Sila label. Bila awak dah overlapkan tu, dia akan membentuk sigma bond dalam bentuk octahedral. Okey, ada persoalan setakat itu?